Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jemput masuk tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah bersama saya pada hari ini Ustaz Hakam, Ustaz Sopan anda. Kita akan adakan sesi Fiqh Ramadan bersama Ustaz Zulkhairi, yang mana salah satu daripada ahli lembaga pengarah Yayasan Usuluddin Malaysia, dengan topik yang akan dibawakan pada hari ini iaitu pengurusan solat tarawih menurut sunnah. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, okey, Ustaz minta tolong sharekan live ini supaya kita dapat memberi manfaat kepada semua orang yang menonton live kita pada hujung minggu ini. Okay, insya-Allah. Jadi sebelum tu Ustaz nak test suara. Suara Ustaz okey ke? Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh bantu Ustaz untuk sharekan live ini supaya kita dapat memberi manfaat kepada orang ramai di sekeliling kita menurut ilmu-ilmu yang kita akan dapat nanti. Okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi kita dah ada 48, 50. Okey, insya-Allah berkat tuan-tuan dan puan share, kita dapat memberi manfaat kepada semua orang. Niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, moga menjadi amal jariah kita kelak. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Insya-Allah bersama kita pada hari ini Ustaz Zul. Okey. Yang ini saya kejap lagi saya akan invitekan Ustaz Zul kita. Jadi tuan-tuan boleh sharekan dulu live ini untuk kita ajak ramai-ramai lagi bersama-sama dengan kita. Okey. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Selamat datang kepada yang baru datang ke Solusi Pandai Mengaji. Jangan lupa sharekan live ini ya. Okey, insya-Allah dalam masa 5 minit lagi kita akan mulakan. 3 minit lagi. 3 minit lagi kita akan mulakan terus kita punya sesi. Jadi sementara tu sharekan dulu live ini ya tuan-tuan dan puan, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz Zul kita pun dah ada. Okey. Okey, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kathira kepada yang dah share. Kepada yang belum share, bantu Ustaz untuk sharekan live ini. Okey. Jadi insya-Allah okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dah share kepada grup-grup, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kathira. Moga yang share ni menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah okey, lagi seminit kita akan mulakan. Jadi share dulu tuan-tuan dan puan. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita. Boleh tag sahabat-sahabat kita untuk sama-sama bersama dengan kita pada hari ini dalam slot Fiqh Ramadan, pengurusan solat tarawih menurut sunnah. InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Zulkhairi. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa lagi pada hari ini, saya
terus jemput Ustaz Zulkhairi untuk memberikan perkongsian beliau. Okey, Assalamualaikum Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ya Ustaz, dengar ya? Tapi sebelum tu Akam, suara saya, line saya okey ke tak okey? Okey. Ya. Okey Ustaz, okey. Sebab jelas ni. Oh, Dekat live kita tengok jelas. tak, suara saya nampak sampai pada Akam tu. Okey Ustaz, okey. Sebab jelas ni. Oh, ni macam mana aku nak dengar suara dekat sini? Buka mic. So pakai ear cam. Okey, sekejap ya Ustaz. Cam mic audio. Okey. Ustaz tak masuk. Okey, test. Hello. Okey, dekat sini. Okey. Okey, kita akan tunggu kita punya Ustaz Zul. Sekejap sahaja lagi. Jadi insya-Allah sementara menunggu tuan-tuan dan puan. Okey, jelas ya? Suara Ustaz jelas ya? Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Selamat datang kepada yang baru datang. Jadi insya-Allah jangan lupa sharekan live ini supaya kita dapat ajak lagi ramai orang untuk mengaji bersama-sama dengan kita. Okey. Jelas audio dan visual. Okey, jelas ya semua. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Selamat datang kepada yang baru datang. Jangan lupa follow, like dan share kita punya Facebook page Solusi Pandai Ngaji. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas semua ya. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Itu yang kita mahu. Jadi insya-Allah kita tunggu Ustaz Zul kita sebentar sahaja lagi. Sementara kita menunggu Ustaz Zul kita, bolehlah sama-sama kita sharekan lagi sambil-sambil tu. Suara slow ya. Okey, tak apa. Ustaz cuba kuatkan lagi. Ustaz cuba kuatkan lagi. Okey. Jadi insya-Allah Ustaz Zul kita pun sudah sampai. Okey, jadi alhamdulillah. Tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Zul ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Oh, yang ni laju Laju sikit. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Zul untuk memberikan perkongsian beliau berkenaan fiqh Ramadan dengan topik pengurusan solat tarawih menurut sunnah. Dipersilakan Ustaz Zul. Baik, terima kasih Ustaz Akam. Sebelum saya mula, boleh tak Ustaz Akam mute sebab suara tu bergema? Boleh Ustaz Zul. Okey, yang ni okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Saya mohon sebelum saya lanjutkan pembentangan ini, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan komen jelas ataupun tidak suara saya, sebab tadi macam ada problem. Ada echo ya. Ada yang kata okey, Puan Siti Hajar kata okey, yang lain? Sini Sekejap, saya cuba
adjust satu benda sekejap Sekejap je. Okay, sorry kalau macam ni suara makin okey ke tak? Okay, Alhamdulillah. Kasih pada Ustaz Akam dan juga pihak penganjur sopan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi, masih ada gema sedikit Saya pun tak pasti tu. Tapi yang peringkat awal tadi masa saya buka macam suara saya lambat sampai. Kemudiannya bila Ustaz Hakam buka sekali dia jadi gema suara. Tapi saya kira ni makin baiklah kot insya-Allah ya. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya pun tak pasti adakah yang ada di sini hanya kaum ibu ataupun kaum bapa ada sekali. Tapi saya kira kebanyakan komen daripada kaum ibu. Okey, Puan Zalilah, tempat hujan lebat. Okey, tak apa, insya-Allah kita cubalah setakat mana mampu ya. Baik, sekarang ni kita cuba membincangkan berkaitan dengan pengurusan salat tarawih ya, pengurusan salat tarawih. Jadi saya mohon bantuan daripada ibu ayah. Sekiranya ada sembarang persoalan, ada sembarang perbincangan ataupun sesiapa yang boleh menulis balik poin-poin yang saya kongsikan, silakan di ruangan komen supaya bila ruangan komen ini sentiasa hidup, saya tak rasa keseorangan lah. Dia problem juga bila kita buat program online ni kalau tidak ada respon. Tapi di peringkat tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni Alhamdulillah responnya bagus. Tapi kalau semuanya senyap, tanya pun tak terjawab, jadi di peringkat kita yang menyampaikan ni akan rasa macam ralat sedikit. Sebenarnya ada orang ke tak ada orang, faham ke tak faham, ke saya ni duduk merapu seorang-seorang kan. Baik, puan-puan, ibu-ibu sekalian, saya pun tengok macam video saya ni macam slow, ada problem, saya tak pasti kenapa. Sekarang ni perbincangan tentang salat tarawih. Perkara yang pertama ialah salat tarawih menurut hadis Nabi SAW dipanggil sebagai salat qiyam Ramadan. Ya, salat qiyam Ramadan. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Sesiapa yang qiyam Ramadan, maka diampuni dosanya yang dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampuni dosa yang lepas. Baik, maka ulama hadis pun datang mensyarahkan hadis tersebut menyatakan qiyam Ramadan yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah salatul tarawih. Jadi pada peringkat awal dahulu, pada zaman Nabi SAW, pada zaman awal-awal para sahabat, mereka memanggil solat itu sebagai solat qiyam Ramadan. Ya, solat qiyam Ramadan yang kemudian barulah dipanggil sebagai salatul tarawih. Ya, asalnya solat qiyam Ramadan, solat menghidupkan Ramadan. Kemudian baru dipanggil sebagai salatul tarawih kerana dikerjakan ada banyak kali rehat. Ya. Puan Masniah, betul lah suara tak senari dengan pergerakan bibir. Apa yang berlaku ya? Sekejap saya kena fikir. Saya pun rasa tak selesa dengan video dan suara saya tak senari. Oh, biasanya okey je. Hari ni macam ada problem sikit. Okey. Boleh tak ibu-ibu saya keluar sekejap dan saya masuk balik? Ustaz Akam invite saya balik
Okey, boleh Ustaz, boleh. Boleh, jangan risau. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita tunggu sebentar Ustaz Zul ya. Okey, jadi insya-Allah Ustaz Zul akan memberikan sedikit penerangan berkenaan pengurusan solat tarawih menurut sunnah, lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kemudian tuan-tuan dan puan yang ada soalan ataupun yang ada muskil, ada pertanyaan berkenaan solat tarawih ataupun pengurusan solat tarawih ataupun seangkatan dengannya, bolehlah bertanya selepas Ustaz Zulkhairi memberi penerangan. Okey, jadi jom sama-sama kita sambung bersama Ustaz Zul. Okey. Okey Ustaz Zul. Okey. Dah okey. Ustaz Akram, saya tak tahu apa problem dia ni. Okey, mungkin Ustaz Zul ada pasang apa ni, phone lagi satu tu dah perlahankan suara. Saya dah tak pasang. Oh, dah tak pasang. Okey, sekejap ni. Saya cuba tengok part lain. Okey. Okey, jadi sekejap ya tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz Zul sebentar sahaja lagi untuk memberikan penerangan yang terbaik dan jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin semua, insya-Allah kita akan cuba berikan yang terbaik. Okey, jadi sementara tu mungkin yang ada persoalan boleh simpan sahaja dulu. Boleh apa ni? Boleh fikirkan dahulu persoalan yang ingin ditanyakan berkenaan solat tarawih. Okey, jadi selepas saja Ustaz Zul memberikan penerangan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan terus boleh tanya. Kita open terus kepada soalan. Okey, setakat ni jelas ya suara Ustaz? Okey, cuba komen. Kalau slow boleh bagi tahu slow, Ustaz akan cuba kuatkan. Kalau kuat, alhamdulillah. Sementara kita tunggu persiapan daripada Ustaz Zul sebentar ya. Okey, jadi insya-Allah Syed teruskan walau apa pun terjadi. Ni ujian insya-Allah untuk mendapat ilmu sedikit lagi. Jelas. Okey, jelas, alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Insya-Allah jemput masuk semua. Jangan lupa sharekan live ini supaya kita dapat memberi manfaat kepada semua kawan-kawan kita di alam maya di Facebook. Okey. Terbaik semua tuan-tuan dan puan. Okey. Jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas lagi clear. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang komen. Jadi tidak ralatlah saya yang bercakap ni, alhamdulillah. Okey. Okey, Ustaz Akram. Okey, boleh Ustaz Zul? Okey, insya-Allah, bismillah. Okey. Kita testing. Saya tak pasti. Rasa pasal internet problem ni. Saya rasa internet juga tu. Sebab benda lain memang dah okey. Cumanya saya rasa mungkin internet. Tapi tak apa. Sebab bukan slow sangat. Cuma miming agak lari sedikit je Ustaz. Tapi insya-Allah saya rasa poin yang Ustaz akan sampaikan nanti tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tangkap insya-Allah. Sebab saya rasa dah jelas. Dah jelas dah. Macam suara Ustaz Akram pun slow je bunyi. Oh, slow je. Okey, tak apa Ustaz Akram, boleh kita mula? Boleh kita mula. Okey, insya-Allah. Hari ini internet sini sikit kata Puan Hafsah. Baik, cuma Ustaz Akram kena mute suara ya. Saya tutup suara, jangan risau Ustaz. Okey. InsyaAllah tuan-tuan, jom sama-sama kita mulakan sesi perkongsian bersama Ustaz Zulkhairi. InsyaAllah dipersilakan Ustaz, falyatafaddal mashkura. Okey, maaf ya puan-puan, ibu-ibu. Alamak.
Okey, boleh. Saya pun tak pasti apa yang berlaku sebenarnya, tapi memang dia punya suara tu internet macam slow sikit. Yang pasal bergema suara tu mungkin sebab tadi Ustaz Akam buka dia punya mic dia. Sekarang bergema lagi ke? Oh, bergema lagi. Oh, yang tu saya tak pasti kenapa bergema. Kita apa, kita teruskan nanti kita terlewat. Saya cubalah yang mampu. Biasanya tak ada masalah internet di rumah ni. Okey je, kita pasang Unify. Tapi hari ni ada problem sikit, Allah Alam. Baik, sekarang ni berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Jadi pada zaman Nabi dahulu, memang solat malam tu dipanggil sebagai solat qiyam Ramadan. Kemudian barulah dipanggil sebagai salatul tarawih. Jadi di sini kita ada dua ibadat yang besar dalam bulan Ramadan. Satu, hadis sebut man shoma ramadhana, siapa yang puasa. Yang kedua, man qama, ada dua ya, man shoma, man qama. Jadi shoma tu artinya puasa pada siang hari, qama artinya salatul tarawih pada malam hari. Jadi sinergi antara siam pada siang hari dan qiyam pada malam hari, hasilnya ialah diampuni dosa-dosa yang lampau. Jadi ini satu kelebihan yang besar yang Allah Azza wa Jalla sediakan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Baik, perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi, apabila kita menyebutkan tentang solat qiyam Ramadan ataupun salatul tarawih, adalah amat penting untuk kita mengetahui kedudukan solat-solat sunat agar kita dapat mengurus solat sunat dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana dalam solat qiyam Ramadan, kalau kita pergi ke masjid ataupun surau ataupun kita buat di rumah sendiri, kita akan ada solat yang namanya solatul isya'. Kemudian kita ada solat apa lagi tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari itu? Kita ada solat isya'. Kemudian kita ada solat. Okay, siapa boleh respon? Okay, boleh ada respon Solat isya', kemudiannya solat ba'diyah isya', kemudian solat tarawih, satu lagi solatul witir. Tahajud tu kemudian lah kan? Baik. Satu perkara yang kita perlu maklum, mengikut kebanyakan ulama', ini pandangan majoriti ulama', solat ba'diyah isya' lebih utama dibandingkan dengan solatul tarawih. Ya, solat ba'diyah isya' lebih utama dibandingkan dengan solatul tarawih. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi, sebahagian orang kan kalau kita pergi ke surau ataupun ke masjid, kita mendapati selepas selesai salatul isya' mereka pun zikir, doa, kemudian mereka pun tunggu berehat. Sementara menunggu untuk mengerjakan salatul tarawih. Baik, bila orang dah mula salat tarawih, mereka pun bangun untuk salatul tarawih, tetapi mereka tidak mengerjakan salat ba'diyah isya'. Jadi sebenarnya kalau mengikut perbahasan ahli ilmu, itu merupakan satu kesilapan yang dilakukan. Kita tak kata dosa ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan dosa. Cuma sedikit kesilapan dilakukan lantaran sebenarnya salat ba'diyah isya' lebih tinggi kedudukan dibandingkan dengan salatul tarawih. Bahkan menurut pandangan jumhur ulama' sebagaimana dakwaan Ibn Rajab Al-Hambali, Mulla Ali Al-Qari rahimahumullah, salat rawatib ini termasuk salat ba'diyah isya' lebih utama dibandingkan dengan salat qiyamul lail, yakni salatul tahajud. Sampai begitu kata ulama', ya, salatul rawatib antaranya ba'diyah isya' lebih utama dibandingkan dengan salatul tahajud. Tapi sebahagian ulama' dia tak setuju, sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau lebih setuju salatul tarawih, salatul tahajud ialah salat sunat yang terbaik. Tapi ramai ulama' menyatakan salat ba'diyah isya' lebih baik. Jadi perbuatan meninggalkan salat ba'diyah isya'
dikerjakan salatul tarawih adalah satu kesilapan yang perlu diperbetulkan, ya. Baik. Itu perkara yang kedua, ya. Jadi kita solat Isyak. Lepas solat Isyak kita zikir. Lepas zikir kita bangun untuk solat ba'dah Isyak 2 rakaat dalam keadaan tidak laju. Sederhana. Yang mana sederhana ini kita ada bacaan surah selepas Fatihah. Kemudiannya bacalah Subhana Rabbiyal Azim sekitar dalam 4 ataupun 5 kali. Subhana Rabbiyal A'la pun sekitar 4 ataupun 5 kali, ya. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, begitu juga dengan sebahagian orang, mereka selepas mengerjakan salatul tarawih, mereka terus meninggalkan surau ataupun masjid sebelum sempat menunaikan salatul witir. Ya, semalam baru saya pergi satu tempat di Kapar, ya. Jadi selepas salatul tarawih 8 rakaat, hampir separuh orang dalam masjid keluar, tidak mengerjakan salatul witir. Jadi saya pun tergamam. Saya nak sekat di pintu tak boleh lah. Kalau ikut hati tu saya nak sekat aja, jangan keluar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Solat dulu witir bersama dengan imam, ya. Sebab begini, ini ringkas, ya, sebab kita nak fokus salat tarawih. Salatul witir menurut ulama seperti dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk kita kerjakan seorang diri kecuali dalam bulan Ramadan, ya. Bila masuk bulan Muharram, bulan Safar, Jumadil Ula, Rabiul Awal dan sebagainya, kita disunahkan untuk mengerjakan salatul witir seorang diri, ya. Kecuali dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk salatul witir jamaah, ya. Dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk salatul witir jamaah. Baik, mana lebih tinggi kedudukan? Tadi saya sebut salat ba'da Isyak lebih tinggi daripada salatul tarawih. Bagaimana pula dengan salatul witir? Salatul witir lebih tinggi daripada salat tarawih dan lebih tinggi daripada salat ba'da Isyak. Salat witir ini ialah salat yang paling tinggi kedudukan selepas salat raya, salat gerhana matahari dan bulan, salat istisqa minta hujan, ya. Ini 3 solat yang disunnahkan untuk disyariatkan untuk berjemaah, kedudukan mereka tinggi. Solat raya 2 hari raya, solat gerhana matahari dan bulan, solat istisqa, ini tinggi kedudukannya. Tapi selepas ketika 3 solat ini, solat yang paling tinggi kedudukan ialah salatul witir. Kemudiannya solat sunat subuh. Kemudian barulah solat rawatib yang lain. Artinya kalau kita meninggalkan salatul witir, kita buat solat tarawih, tapi kemudiannya kita tidak salatul witir. Kalau kita salat witir pada hujung pagi tu okey lagi lah. Ataupun kita salatul witir seorang diri, okey lagi. Tapi memang kita terus tinggalkan salatul witir. Jadi kita telah melakukan satu kesilapan yang amat besar. Kita tidak salat ba'da Isyak, satu kesilapan yang besar. Tapi bila kita tidak mengerjakan salatul witir, kita telah melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Kerana salat witir, sebagaimana kata ulama seperti dalam mazhab Syafi'i, salat sunat yang terbaik. Jalaluddin Al-Asyuti menyatakan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, salatul witir walaupun 1 rakaat lebih utama daripada salat 2 rakaat. Witir lawan 1 rakaat lawan tahajud 2 rakaat. Lebih utama salatul witir. Salatul witir 3 rakaat lebih utama daripada tahajud 4 rakaat. Jadi walaupun dia rakaat dia kurang, tapi kedudukan dia tinggi. So di sini kita kalau boleh kena kempen lah anak-beranak kita, jangan tinggalkan salatul witir. Bahkan kita kena ajar anak-anak kita sedari kecil lagi. Anak cucu kita ni dari sekolah rendah lagi, kita ajar dalam keadaan biasa lepas salatul isyak kerjakan salatul witir 1 rakaat paling kurang. Kita nak ajar salat ba'da Isyak tu mungkin sulit budak-budak kan. Tapi budak-budak ni kita ajar mereka untuk salatul witir. Kalau perlu buat jemaah kadang-kadang, ya silakan buat jemaah kadang-kadang di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita buat jemaah. Baik, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi,
apabila kita mengerjakan salatul tarawih, antara perkara yang kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian orang yang perlu kita jauhi, yang perlu kita cuba elakkan ialah tidak membaca doa iftitah. Ya, tidak membaca doa iftitah. Ada satu surau yang baru saya pergi dalam beberapa hari yang lepas, tapi ini bukan kita nak mengumpat mana-mana surau, tidak. Saya nak buat contoh. Contoh inilah yang berlaku di sebuah surau dan ini juga berlaku di tempat yang lain pun sebahagiannya, ya. Iaitu alhamdulillah imam bacaannya sangat baik. Dia punya berdiri dia pun sederhana, tak laju, tak juga lambat. Dia punya rokok dia cantik, dia punya sujud dia. Sempatlah kita sebagai makmum ni, sempat kita baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, 4 kali. Subhana Rabbiyal A'la, sempat kita baca 3-4 kali. Cuma dia punya tasyahud tu agak laju lah. Tasyahud tu kita baru baca Allahumma salli ala Muhammad, dia dah bagi salam. Okey, tak apalah yang tu, ya. Cuma problem dia ialah tidak membaca doa iftitah. Ya, tidak membaca doa iftitah. Jadi sepatutnya bila kita salatul tarawih, setiap kali kita bangun untuk salatul tarawih, mula-mula rakaat pertama kedua, kemudiannya kita nak bangun lagi yang baru, kemudian kita nak bangun lagi yang baru, kita disunnahkan untuk membaca doa iftitah, ya. Bukannya baca yang pertama, yang first tu je baca. Dan sekiranya imam tidak membaca doa iftitah, artinya imam telah melakukan satu kesilapan kerana imam tidak memberikan ruang kepada makmum untuk membaca doa iftitah. Jadi itu satu kesilapan yang perlu dielakkanlah, ya. Yang sewajarnya kita memberi ruang kepada makmum untuk membaca doa iftitah. Dan saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ya, tuan ahli yang lelaki ni, insya-Allah, Tuan Rizwan Abdul Karim, barakallahu fikum, untuk mengamalkan doa iftitah yang pendek je. Tak apalah, doa iftitah yang panjang ni mungkin sulit untuk kita baca kan. Baca yang pendek. Apa contoh doa iftitah yang pendek? Okay, baik, saya baca dulu yang mungkin sebahagian kita hafal, mungkin sebahagian kita tak hafal. Contohnya ucapan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu pun antara doa iftitah yang pendek. Ataupun yang paling pendek lah yang saya pernah temui ialah alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itulah doa iftitah yang paling pendek. Tapi hari itu memang nak baca doa yang pendek pun tak sempat sebab imam terus baca bismillah. Ataupun doa iftitah pendek yang semua ibu ayah hafal insya-Allah, iaitu doa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah doa iftitah yang paling pendek, ya. Dan ini pernah berlaku apabila satu ketika dalam solat Nabi SAW mendengar orang membaca doa tadi. Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi dengar orang baca. Wasila Puan Hafsah, ya, bukan wasila. Wasila. Jadi wa asila silap. Bukratan wa asila, wasila pula. Wa asila. Jadi Nabi pun tanya manil qail, manil qail, apa saya lupa dah depan hadis dia. Siapa yang baca doa tadi? Lalu ada seorang sahabat Nabi sebut, ana, saya yang baca. Ya. Kata Nabi SAW, saya takjub dengan bacaan ini. Fatihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka disebabkan doa ini. Artinya hebat tak hebat doa ini, sampaikan pintu-pintu langit pun terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang mendengar hadis tadi. Ibn Umar dengar ucapan Nabi SAW. Beliau menyatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, saya tidak pernah meninggalkan doa ini, ya, saya tidak pernah meninggalkan doa ini semenjak saya mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya terbuka pintu langit.
Tuan Rizwan tanya, jap hari tu Ustaz Suki cakap doa iftitah tidak wajib bagi imam ketika salat tarawih. Bukan dalam salat tarawih sahaja Tuan Rizwan ya. Bahkan dalam mana-mana solat pun doa iftitah tidak wajib. Dalam keadaan tidak wajib tu dia sunnah. Dia sunat dan dia sunnah Nabi SAW. Kata ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Majmu'. Disunnahkan kita membaca doa iftitah dalam semua solat sunat. Setiap kali solat sunat tarawih. Kecuali satu je solat sunat yang tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah mengikut majoriti ulama. Okey, apa dia solat tu tuan-tuan dan puan-puan? Cuba respon. Apakah satu-satunya solat yang mana menurut majoriti ulama tidak disunnahkan membaca doa iftitah? Hanya minoriti je ulama yang menyatakan disunnahkan baca doa iftitah. Okey. Solat apa yang tak baca doa iftitah? Solat tarawih, no, solat tarawih kita dah sebut tadi. Solat tarawih disunnahkan baca iftitah Tuan Rizwan ya. Solat jenazah yang betul. Umi Mahsa, Puan Umi, Mahsa, Puan Zabida, Puan Hafsah. Solat jenazah. Solat tarawih Tuan Rizwan disunnahkan baca doa iftitah. Ya. Baik. Dan ejaan tarawih tu dia bukan KH, dia huruf ha belakang, H sahaja. Betul. Okey. Jawapan semua dah betul dah. Salatul jenazah. Baik. Solat yang lain semuanya kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah ataupun iftitah. Jadi di sini saya cadangkan agar kita membaca doa iftitah yang pendek sahaja. Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita jangan tengok benda tu sebagai benda sunat semata-mata. Kalau kita tengok benda tu hanya sunat, buat, dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Jadi kita tidak akan pergi jauh ke mana-mana lah. Tapi kita kena tengok benda tu merupakan amalan Nabi SAW. Apabila benda tu merupakan amalan Nabi ataupun sunnah baginda SAW, barulah kita semangat untuk mengerjakan doa tersebut, mengamalkan doa tersebut dalam hidup kita. Kerana apa kesan yang paling besar tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, dalam sekecil-kecil perkara sekalipun seperti membaca doa iftitah, apa lagi benda yang paling besar seperti pentadbiran negara dan sebagainya, ya, ataupun dalam dakwah, itu besarlah. Tapi kalau kita amal kecil je, iaitu membaca doa iftitah setiap kali solat, fardu ataupun sunat, maka insya-Allah itu semua menjadi satu pelaburan kita di hari akhirat kelak untuk memudahkan kita mendapat syafaatul Nabi SAW. Kalau kita tak baca, macam mana kita rugilah. Kita rugi tak amal sunnah Nabi. Kita rugi kerana kita telah mengurangkan peluang untuk mendapat syafaatul uzma daripada Nabi SAW. Sepatutnya kita kena banyakkan peluang untuk dapat syafaat tu. Jadi kalau kita buat, kita dapat pahala, kita dapat kecintaan Nabi SAW. Kalau kita tinggal, kita telah mengalami satu kerugian yang amat besar. Sebagaimana orang kata apa? Orang nak ajak kita supaya menyimpan duit di satu tempat tu yang mana memberikan pulangan dividen yang tinggi dalam 5 ke 7%. Dia punya dividen dia. Tiba-tiba kita tak nak, kita nak pergi cari satu tempat yang pulangannya hanya 1%. Ataupun tak ada pulangan pun. Jadi rugilah kita. Kita telah buat satu benda yang tidak memberikan faedah yang besar. Ataupun ada orang buat sale dalam 30 ke 50%. Ada satu kedai lagi tak buat sale pun. Harga sama, kualiti pun sama. Tapi kita pergi cari tempat yang tidak buat sale. Jadi kita rugilah. Sepatutnya carilah tempat yang buat sale. Ya. Jadi begitulah dalam ibadah, kita cari tempat mana yang ibadahnya sedikit tetapi memberikan pulangan yang besar pahalanya. Apalagi kalau ibadah tu banyak, lagi-lagi dah besar dia punya pahala dia. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dalam bab doa iftitah. Yang seterusnya ialah dalam keadaan rukuk dan juga sujud, ya. Biasa kita membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali ataupun subhana rabbiyal a'la 3 kali.
Baik, begini ya. Ini bukan satu benda yang kita nak gaduh lah ya. Bukan satu benda yang kita nak bising-bising, bukan satu benda yang kita nak terlalu buat jadi bahan bergaduh, tak. Tapi kita nak bincang, bila kita nak bincang zikir ini, apakah zikir yang paling menepati sunnah Nabi SAW. Itu tujuan dia ya. Iaitu apakah bacaan ketika rukuk dan sujud, tuan-tuan. Okey. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul tak? Yang biasa tuan-tuan dan puan-puan aman, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey. Betul ke apa yang saya sebutkan ini? Yang inilah amalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, tak ada respon lagi. Saya bimbang begini, saya bimbang suara saya lambat sampai pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, Puan Zabidah, betul. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan respon? Suara saya lambat sampai pada tuan-tuan dan puan-puan ke? Ataupun sebenarnya memang elok-elok sampai? Suara jelas, loud and clear. Okey, terima kasih. Saya bimbang macam ni, suara jelas tapi saya dah bercakap lama, ambil masa untuk sampai pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi benda ni saya kena take note lah balik. Kenapa berlaku begini kan? Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak di belakang saya ni ada benda-benda bergerak ni Ustaz Hakam kot yang buat. Saya pun tak buat benda-benda yang gerak-gerak kat belakang tu. Suara jelas, maybe lambat naik komen. Komen tu lambat naik. Ambil masa, tapi okey, tak apalah, kita teruskan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW dan juga keterangan daripada ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain pun, terutamanya mazhab Syafi'i, iaitu tidak ada ucapan wa bihamdi ketika rukuk dan juga sujud. Tidak ada ucapan wa bihamdi ketika rukuk dan sujud. Jadi yang sebetulnya ialah Subhana rabbiyal azim dan juga Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim dan juga Subhana rabbiyal a'la tanpa ada wa bihamdi. Dan kalau kita lihat ada satu hadis riwayat daripada Sunan Abi Daud. Riwayat Sunan Abi Daud menyatakan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebenarnya ucapan hadis itu sendiri pun telah dikritik oleh Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah menyatakan, saya bimbang tambahan wa bihamdi itu tidak datang daripada Nabi SAW. Nah, jadi yang tepatnya ialah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Okey, baik. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, pedulikanlah pasal suara saya lambat sampai tak lambat sampai tu. Saya dah baca semua komen tuan-tuan dan puan-puan tu. Kita fokus pada pengajar kita je ya. Baik. Yang betulnya ialah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Alasannya apa? Selain daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan perkara tersebut, antaranya satu ketika turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah. Ada dua ayat. Satu ayat keberapa saya lupa dan satu lagi ayat yang terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi SAW pun kata pada sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan ini dalam rukuk saudara-saudara semua. Jadi dalam bacaan fasabbih bismi rabbikal azim ada tak tahmid? Fasabbih subhana bismi rabbika rabbiyal al-azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tidak ada wa bihamdi dalam ayat Al-Quran. Begitu juga dalam ayat pertama suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la.
Apabila turunnya ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini dalam sujud dalam sujud kamu, yakni Sabbihisma rabbikal a'la, tidak ada wa bihamdi. Maka para sahabat pun membaca subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la. Begitulah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, menyatakan bacaan dalam rukuk subhana rabbiyal azim dan bacaan dalam sujud ialah subhana rabbiyal a'la tanpa ada tambahan wa bihamdih. Jadi itu yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baca sahaja tanpa bihamdih. Wallahu a'lam. Okey, baik, saya terlupa. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan kita buka persoalan dulu sebelum saya teruskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita tak perlu baca wa bihamdih pada setiap salat, ya Puan Nuraida? Kalau kita betul nak mengamalkan hadis Nabi SAW, memang hanya baca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdih dalam mana-mana salat, termasuk salat fardu ataupun salat sunnah. Tak perlu, dan kita kena usahalah. Mungkin pada peringkat awal ni kita akan sedikit, kita kata apa, kekok, sebab kita dah biasa dah baca wa bihamdih selama ni kan. Ya, dalam salat fardu, dalam salat sunat, semuanya tidak disunnahkan. Mungkin pada peringkat awal kita rasa janggal, kita rasa kekok, tapi kalau kita dah biasa mengamalkannya beberapa kali, insya-Allah. Macam saya ni, saya kekok baca wa bihamdih sebab saya memang dah tinggal lama dah. Kita dah biasa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya, tanpa wa bihamdih. Dan kita tak boleh guna alasan kalau tanpa wa bihamdih lagi banyak pahala. Tak. Pahala ni dia bukan mengikut akal kita. Pahala ni dia mesti mengikut syariat dan juga sunnah Nabi SAW. Bila Nabi baca macam tu lah kita ambil. Tanpa dikurangkan dan tanpa ditambah. Kalau kita tambah, macam doa tu ada kekurangan je. Macam kita kurang, lagi-lagi lah. Na'udzubillah, ya. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, ada sebarang persoalan? Silakan. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan dulu. Jadi kemudiannya, dalam tasyahudil akhir, ya, ini perkara yang penting. Doa iftitah pendek boleh juga dibaca setiap salat, ya. Doa iftitah pendek boleh dibaca dalam mana-mana salat. Yang selama ni Puan Masnia dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doa yang kita biasa baca selama ni sebenarnya gabungan antara dua doa. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doa yang lain pula. Jadi selama ni kita telah gabungkan antara dua doa. Jadi satu pandangan yang ulama keluarkan, sebenarnya kita ni bolehkah menggabungkan dua doa iftitah dalam satu salat? Bagi ulama mazhab Syafi'i, kita dibolehkan untuk menggabungkan dua doa iftitah sebagaimana kita amalkan. Namun kalau berdasarkan sunnah Nabi SAW, Nabi tak pernah buat. Jadi nak baca dua doa iftitah boleh. Cuma mana yang terbaik? Kita gabungkan dua ataupun kita ambil satu je doa iftitah? InsyaAllah yang terbaik ialah hanya membaca satu je doa iftitah sebagaimana diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya? Ulang semula boleh. Apa maksud Puan Yohana tu? Ulang semula yang mana tu sebenarnya? Doa iftitah tadi dalam sunat tarawih dibaca selepas dua rakaat yang pertama ke? Dibaca dalam setiap kali rakaat, ya? Setiap kali solat. Jadi dalam rakaat yang pertama lah. Kita solat yang pertama, kita baca iftitah dulu. Habis dua rakaat, kemudian kita bangun lagi, kita baca iftitah balik. Habis 4 rakaat, kemudian kita bangun lagi rakaat ke-5 ke-6, kita baca iftitah balik. Begitu maksud saya Puan Nurbayah. Okey. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya teruskan poin yang satu lagi, yang akhir. Kemudiannya kita tasyahudil akhir, ya. Dalam tasyahudil akhir,
kalau kita yang solat 20 rakaat ni okey lagi lah. 20 rakaat kita hanya baca tasyahud sampai wa ala ali Muhammad. Okey lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik. Tapi sebaik-baiknya kalau kita baca, kalau kita solat hanya 11 rakaat, ya. Kalau kita hanya solat 11 rakaat, sebaik-baiknya kita bacalah selawat Ibrahimiyah. Ya, as-salawatul Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, baik, Tuan Rizwan, nanti saya respon ya. Saya jelaskan ini dulu. Baik. Kemudiannya kita disunahkan untuk membaca sedikit doa selepas tasyahud. Okey, ini saya terangkan secara baik case ya. Satu, membaca doa dalam tasyahudil akhir ialah sunnah Nabi SAW. Dan ia merupakan tempat makbul doa. Habis fil alamin innaka Hamidum Majid, kita disunahkan untuk membaca doa. Kalau kita solat seorang diri, bacalah doa banyak-banyak mana pun tak apa. Nak ulang doa yang sama berulang kali pun tidak ada masalah. Tapi kalau kita menjadi imam, kita kena ambil doa tu dalam 5-6 rangkap doa sahaja demi meraihkan makmum yang ada di belakang. Ya. Tak apa Puan Hasanah, Waalaikumsalam, silakan. Tapi jika kita menjadi makmum, ya, kita terikat dengan imam. Bila imam bagi salam, kita tak boleh nak lama-lama lagi, kita pun turut memberikan salam bersama dengan imam. Jadi saya ni dalam solat tarawih, saya selalu berhadapan dengan masalah tidak sempat membaca selawat Ibrahimiyah dan tidak sempat berdoa selepas itu. Itu masalah. Kecuali baru-baru ni alhamdulillah, saya diminta untuk menyampaikan tazkirah dahulu sebelum solat tarawih. Jadi tazkirah tu pukul 8 sampai 8.30 aja. Sebelum salat isyak. 8 sampai 8.30. Dalam tazkirah di surau tempat saya ni, saya pun kempen supaya baca selawat Ibrahimiyah dan baca doa selepas itu. Imam yang bertugas malam tu ada dan dia dengar. Alhamdulillah saya puas hati. Dia solat qiyamnya sedikit panjang. Taklah panjang yang menyusahkan. Dia punya rokok dia memang boleh baca Subhana Rabbiyal Azim sampai 3-4 kali. Dia punya sujud dia pun Subhana Rabbiyal A'la 3-4 kali. Biasa imam tu laju biasanya. Tapi hari tu perlahan, steady je. Kemudiannya dia, bila dia tasyahud, dia baca sampai selawat Ibrahimiyah dan sempat saya baca sedikit doa. Saya sempat baca selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan saya tak baca lagi, saya baca sederhana lagu je. Dan sempat saya baca doa. Itu memang yang terbaik lah. Baik. Jadi sepatutnya, sebagai contoh kalau kita menjadi makmum, sedang kita baca tasyahud, tiba-tiba imam bagi salam awal. Kita baru je Allahumma salli ala Muhammad, imam pun bagi salam. Maka saya cadangkan kita kena laju sedikit. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad, imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun cepat-cepat. Wa ala ali Muhammad, dan ambil satu doa paling kurang. Sebagai contoh, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nampak doa itu pun jadi. Ataupun doa kegemaran saya, Rabbi zidni ilma, Tuhan tambahkan bagiku ilmu. Nampak doa sikit tu pun okey lah, tak ada apa-apa sekalian. Yang penting kita cuba berdoa dalam tasyahudil akhir. Sesiapa yang tidak berdoa dalam tasyahudil akhir, kecuali kita makmum tak sempat sebab imam dah bagi salam, cerita lain lah. Tapi kalau kita solat sendirian ataupun kita sebagai imam, kalau kita tidak membaca doa dalam tasyahudil akhir, kita telah meninggalkan satu sunnah Nabi SAW. Dan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita telah melakukan satu perbuatan yang makruh, yang tidak disukai. Jadi kena doa walaupun sedikit ya. Baik. Okey, sekejap. Saya nak tengok soalan daripada Tuan Rizwan tadi. Doa selepas rokok tu ada yang versi panjang selepas Alhamdulillah kan? Waktu kecil-kecil Ustaz saya baca versi panjang selepas Alhamdulillah, tapi mak saya ajar sampai Alhamdulillah. Okey, saya pun tak clear apa maksud Tuan Rizwan ni, versi panjang macam mana. Satu, bacaannya memang sampai Subhana Rabbiyal Azim dan juga Subhana Rabbiyal A'la. Yang versi panjang tu bukan versi panjang tapi doa yang lain. Tuan Rizwannya doa yang lain. Jadi Subhana Rabbiyal Azim
Kemudiannya dia doa zikir tasbih ketika rukuk, yang paling asas yang tak boleh kita tinggal subhana rabbiyal azim. Paling kurang 3-4 kali. Dah lah 3 kali tu 4 kali lah, 4 kali ataupun 5 kali. 3 tu cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. 3 tu kita baca masa sekolah rendah dan sekolah menengah cukuplah. Dengan umur kita sekarang ni, kita cuba baca 5 kali, 6 kali, 7 kali. Paling kurang lah, nak cepat sangat 4 kali. Baik. Dan bacaan paling asas dalam sujud subhana rabbiyal a'la. 4 kali lah paling kurang ya. Baik, yang lain-lain tu Tuan Rizwan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu zikir yang lain. Contoh zikir yang lain ni dah ada 7 lagi zikir yang lain. Contohnya subuhun qudus rabbul malaikati waruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli, subhanadil jabarut al malakut al kibriya wal azamah, dan banyak lagi lah yang lain. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka wa bika amantu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Saya pun lupa dah bila baca depan tuan-tuan dan puan-puan ni. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Begitu. Kalau ada doa tambahan selepas doa yang wajib, apa maksud Puan Umi? Jadi kalau ada doa tambahan selepas doa yang wajib, ada doa tambahan. Doa ni dia tak ada yang wajib. Dalam tasyahud akhir ke Puan Umi? Saya tak berapa clear dengan persoalan Puan Umi tu. Tapi maknanya selepas selawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, kita disunahkan untuk baca apa-apa doa. Yang paling baik ambil doa daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita tak sempat baca selawat Ibrahimiyah kerana imam dah bagi salam, paling kurang selepas wa ala ali Muhammad tu kita ambil sedikit doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalunya kami baca 3 kali. Bolehkah Puan Masniah? Baca 3 kali boleh. Bacaan dalam rukuk dan sujud ni dia sunat je, dia tak wajib. Tapi macam saya sebutlah, kalau kita tinggal, kita rugi. Baik. Ada hadis Nabi SAW menyatakan 3 kali ni paling kurang lah. Paling kurang. Ada ulama menyatakan amalan 3 kali ni gelojoh, kata dia. Gelojoh. Sebab tu saya kempen jangan baca 3 kali. Baca 4 kali paling kurang. Ataupun baca 5 kali. Paling cantik baca 7 kali. Ya. Betul kalau kita dengan minta maaf ya, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf sungguh-sungguh. Tapi izinkan saya untuk berterus terang lah ya, untuk berterus terang. Kalau kita dah umur 50 ke atas, takkanlah kita nak solat sama lagi masa darjah 1, masa tingkatan 1, kata 5 dulu. Sekolah rendah, sekolah menengah ni kita budak-budak. Masa budak-budak tu kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la 3 kali, okey lah kita budak-budak kan. Tapi dengan sekarang ni sebahagian kita dah pergi haji, bergelar hajjah. Kita dah belajar Quran, kita dah belajar macam-macam ilmu agama. So takkan kita tak nak melakukan perubahan terhadap bacaan rukuk dan sujud kita ya. Kalau boleh kita hafal lagi lah beberapa zikir yang lain yang ada dalam rukuk dan sujud. Banyak lagi zikir yang lain. Tapi kalau tak mampu, kita ni lah. Kita menambah. Jangan baca 3 kali je. Bacalah 5 kali. Bacalah 7 kali. Bila kita selalu buat 7 kali, kita rasa macam tak selesa untuk baca 3 kali. Tapi kena sabar, dia kena sabar. Dalam beberapa minggu, kita paksa diri kita baca 7 kali jika kita salat seorang diri. Tapi dalam salat tarawih, tak perlu dah baca sampai 7 kali, nanti kita akan penat. Kita penat lah sekali kita pun malas salat. Dalam salat tarawih, kalau kita salat seorang diri, seperti kaum ibu yang salat seorang diri di rumah, dapat baca 4 kali pun okey dah. Baca 5 kali pun okey dah. Tapi jangan baca 3 kali. 3 kali ni kita tinggalkan ya. Okey, baik, sekarang ni saya pergi lagi soalan yang lain. Okey. 44 tahun terjawab pasal doa lepas rukuk. Masya-Allah. Sujud terakhir perbanyakkan doa sebelum okey, dia begini Puan Mamayah ya. Puan, dia sebenarnya tidak ada sunnah pun berdoa ketika sujud akhir. Kita takkan jumpa satu pun hadis Nabi SAW
yang kempen kita untuk berdoa ketika sujud akhir. Yang ada ialah kita berdoa dalam setiap sujud. Ya, berdoa dalam setiap sujud, bukan hanya dalam sujud akhir, ya. Baik. Itu panjang perbahasannya Puan Mamaya. Okey, doa Nabi Yunus, yang tasbih Nabi Yunus boleh dibaca, tidak ada masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Puan Aida, contohnya Puan Aida Mansur ada hajat. Nabi SAW pun menyatakan sesiapa yang berdoa dengan tasbih Nabi Yunus, Allah kabulkan doa dia. Jadi kita pun contoh kita ada hajat yang besar Puan Aida. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ada anak perempuan, dah umur dalam 34 tahun, belum jumpa lagi jodoh, ya. So kita kena usaha macam-macam lah. Antara usahanya ialah kita lebih-lebih tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, berhubung saya secara peribadi lah, ya. Kita kongsi apa amalan ulama, tapi saya tak jamin. Semuanya hak Allah. Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, cerita Tuhan kan. Tapi kita usaha. Tapi antaranya ialah kita pun salat sunat, kita istighfar kepada Allah dalam salat sunat hajat tu, kita banyakkan mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Caranya ialah dalam setiap sujud dan rukuk kita baca subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Contohnya dalam rukuk kita baca dalam 7 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sujud pertama pun 7 kali. Begitulah dalam setiap rukuk dan sujud kita baca dalam 7 kali sebagai contoh. Jadi kalau 7 kali ada 6 kali lah semua. Rukuk ada 2 kali, sujud ada 4 kali, jadi 6 kali. 6 darabnya 7, 42 kali lah. Paling kurang lah. So dengan niat masa kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, satu kita kena faham doa tu. Kita baca pelan-pelan, yang baca laju. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan dalam hati itu kita mengharap, ya Allah, kabulkanlah permintaan aku, ya. Baik. Doa yang Nabi perbanyakkan selepas kita berumur 60 tahun ke atas, sebenarnya bukan isu 60 tahun ke atas, ya Puan Umi, tapi dekat-dekat dengan maknanya di hujung kehidupan Nabi SAW. Kalau Nabi itu 60 lah. Tapi kita tak tahu bila kita meninggalkan. Saya sendiri pun tak tahu bila saya meninggal. Saya pun biasa amalkan doa tersebut, iaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Jadi tambah-tambah orang pencen lah, tambah-tambah orang pencen Puan Umi, betul. Sama ada pencen 55, 58, 60. Tolong perbanyakkan tasbih tadi ketika rukuk dan sujud. Salat je subhana rabbiyal azim, 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 subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Baik. Kalau ikut Nabi baca banyak kali. Kita dapat baca sekali pun jadilah, ya. Seterusnya, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ni, bulan puasa tak boleh minum, kena pelan-pelan je. Boleh tak dalam sujud kita baca ayat 8 dalam surah Ali Imran? Ayat 8 tu Rabbana la tuzigh qulubana ke? Puan Julaini, kalau sebarang ayat dalam Al-Quran yang berunsur doa seperti Rabbana la tuzigh qulubana, kemudian Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi, tu boleh dibaca. Ayat Al-Quran saja tak boleh. Nak baca surah Al-Falaq ke, surah An-Nas dalam rukuk dan sujud tak boleh. Nak baca mana-mana ayat Quran seperti ayat kursi dalam rukuk dan sujud tak boleh. Tapi kalau ayat itu berunsur zikir ataupun berunsur doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti Rabbana la tuzigh qulubana tadi, seperti Rabbana afrigh alaina sabra dan sebagainya, dibolehkan untuk kita baca dalam rukuk dan juga sujud. Okey, saya dah respon pada semua soalan yang ada tu. Ada pendapat menyatakan tempoh bacaan sujud akhir tak lebih daripada tempoh bacaan tasyahud akhir. Pun tak betul juga Puan Jun, ya. Puan Jun, sebenarnya tidak ada had pun kita berdoa masa rukuk ataupun masa sujud. Cuma solat tu kena seimbang, itu yang penting. Kalau contohnya kita baca hanya surah Al-Fatihah,
kemudiannya surah Al-Falaq, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan An-Nas. Tapi kita punya rukuk kita tu lama, dekat dengan seminit. Sujud kita pun lama, dekat 2 minit setiap kali sujud. Qiyam kita pula sekejap. Jadi dia tak seimbang. Dia tak seimbang. Kalau kita nak panjang, semuanya kena panjang. Qiyam kena panjang, dan qiyam itulah yang paling panjang. Kemudian rukuk pun kena panjang, sujud pun kena panjang. Dia tak boleh juga kita qiyam panjang. Rukuk pertama subhana rabbiyal azim 5 kali, sujud pertama subhana rabbiyal a'la 5 kali, sujud kedua pun subhana rabbiyal a'la 5 kali. Tapi last kali sujud akhir itu dekat 20 minit kita sujud. Tak boleh juga, tak cantik juga. Dia tak seimbang. Jadi kalau kita ada 5 hajat, kita bahagikan 5 hajat tu dalam 4 kali rukuk. Jadi mungkin rukuk yang terakhir tu 2 hajat kita boleh sampaikan. Pastikan dia punya tempoh dia tu tak begitu jauh beza. Kita tak kira minit pun dalam rukuk dan sujud ni. Dalam solat kita tak kira minit. Tapi kita tahu, kita boleh agak panjang mana. Jadi kita kena seimbang. Rukuk pertama dengan rukuk kedua kena lebih kurang sama panjang. Rukuk dengan sujud pun lebih kurang sama panjang. Dia tak boleh rukuk sekejap, sujud tu panjang. Tak cantik solat begitu ya. Baik. Soalan saya, selalu baca 5 kali doa Nabi Yunus dan baca doa kedua berapa sekali, boleh ke? Boleh, tak ada masalah Puan Lini ya. Puan Lini Tambi. Baca 5 kali ke, baca berapa kali ke, itu tidak ada satu pun ketentuan daripada Nabi SAW. Nabi tak tentukan pun baca berapa kali. Jadi kita urus sendiri je. Kita urus sendiri. Kita nak baca berapa kali. Contohnya kita target, saya paling kurang nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 70 kali. Memandangkan hajat saya besar. Anak saya ni dah umur 34, tak jumpa jodoh lagi. Dah jumpa 2 kali pun asyik tak ngam je. So saya nak sungguh-sungguh, saya nak baca 70 kali. So kalau nak baca 70 kali, bererti dalam rukuk kita boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 kali. Sujud pun 11 kali. So kalau 11 darab dengan 6, 66. Sujud akhir tu bolehlah kita tambah sedikit. Cukupkan sebanyak 70 kali. Jadi macam mana kita mengurus? Solat ini dia kena urus tu je. Hidup kita kena urus, makan minum kita kena urus, salat pun begitu, kita kena urus. Kemudiannya lepas baca tu kita baca doa ibu bapa. Pun boleh, tak ada masalah pun benda tu. Bagaimana kita nak mengurus doa kita dengan sebaik-baiknya, Allah Alam. Baik. Mungkin sujud yang lama tu mereka minta doa sebab difahamkan meminta doa ketika sujud lebih baik. Betul, Tuan Rizwan. Memanjangkan sujud memang sunnah Nabi SAW berdoa. Nabi pun sebut, wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Dalam sujud perbanyakkan, kena bersungguh-sungguh dalam doa. Doa itu akan dikabulkan. Dan dalam hadis yang lain, fa'aksiru fihi du'a, kena banyak berdoa. Yang kita tak setujunya Tuan Rizwan, tuan-tuan dan puan-puan, ialah berdoa memanjangkan sujud akhir sahaja. Yang tu kita tak setuju. Berdoa dalam setiap sujud tu yang kita kempen. Sujud pertama kita doa panjang, sujud kedua pun doa panjang. Jangan sujud pertama subhana rabbiyal a'la 5 kali je, sujud akhir tu panjang lebar. Yang tu tak cantik. Salat Nabi SAW berdasarkan hadis disampaikan oleh Huzaifah dan lain-lain radhiyallahu anhum, dia seimbang, lebih kurang sama panjang je. Kalau baca doa bahasa Melayu, baca hati ke? Puan Yohana, begini Puan Yohana, agak berat untuk saya menyatakan benda ni. Tapi okey, saya ceritakan beberapa poin. Satu, doa ni bererti kita kena gerakkan mulut. Ya, doa ni artinya gerakkan mulut, bukan hati je. Kalau hati tu boleh, tapi dia kurang dia punya khasiat dia. Gerakkan mulut itu yang terbaik. Gerakkan mulut dalam masa yang sama, hati pun hadir. Baik. Bila kita gerakkan mulut, maka itu yang pertama. Yang kedua, yang terbaik ialah kita baca doa yang diamalkan oleh Nabi SAW dalam rukuk dan sujud. Tapi kalau tidak ada doa yang diamalkan oleh Nabi yang kita hafal, maka boleh kita baca doa, apa-apa doa dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita
ada juga doa tu kita nak baca direct. Kita kalau ke bahasa Arab kita tak pandai. Kita nak hafal doa dalam Quran dan hadis pun tak berapa nak hafal. So kita nak doa dalam bahasa Melayu sahaja. Okay, boleh doa dalam bahasa Melayu sahaja, iaitu berdoa dalam hati. Ya, berdoa dalam hati. Kemudiannya kita bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan niat, ya Allah mudahkan urusanku tadi. Jadi biarlah urusan saya tadi menjadi hasanah. Ya, di dunia dan juga akhirat, ya. Baik, begitu Puan Yohana, ya. Okey, seterusnya boleh tak baca doa Nabi Yunus untuk anak ambil ujian? Boleh Puan Samirah. Tidak ada masalah. Masalah apa yang kita hadapi? Kita amalkan tasbih Nabi Yunus, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sebab sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tasbih Nabi Yunus ini kelebihan dia khas untuk Nabi Yunus alaihi salam sahaja? Kata Nabi SAW, tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran itu yang mana selepas Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah terima doa Nabi permintaan Nabi Yunus dan Allah sebut wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yakni bukan Nabi Yunus sahaja yang mendapat manfaat, semua orang beriman yang baca tasbih Nabi Yunus mendapat manfaat. Jadi anak ujian, silakan. Anak ujian apa? UPSR, UPSRA, UPKK, SPM dan sebagainya. Anak nak ambil temuduga, interview kerja, ya silakan. Baca tasbih Nabi Yunus. Nak baca di luar solat boleh, sebaik-baiknya baca dalam solat. Okey, lebih baik baca. Okey. Puan Namsa, seterusnya doa yang Nabi selalu amalkan, betul. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah ialah doa yang antara doa yang paling kerap Nabi amalkan. Ya, antara doa yang paling kerap Nabi amalkan. Apa kelebihan doa Nabi Yunus? Nabi Yunus masuk dalam perut ikan Nun. Baginda tak pernah pun doa kepada Allah, ya Allah keluarkan saya daripada perut ikan Nun ini. Tak pernah. Dan Nabi Yunus pun tidak menyebut, ya Allah ampunkanlah dosaku kerana aku telah melanggar perintahmu, keluar daripada kota sebelum mendapat keizinan daripada Allah. Tak pernah. Nabi Yunus hanya mengakui kesilapan baginda. Mula dengan tauhid, kalimatul tauhid, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, melainkan engkau. Subhanak, puji Allah, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, mengakui kesilapan sendiri. Sesungguhnya saya termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. So, hasil daripada pengakuan Nabi Yunus itu, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saffat, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalau bukan kerana Yunus ini selalu bertasbih kepada Allah, pasti baginda akan berada dalam perut ikan Nun sampailah hari kiamat. Jadi Alhamdulillah, dengan tasbih tadi, baginda keluar daripada perut ikan Nun. Jadi kalau Nabi Yunus boleh keluar daripada perut ikan Nun, kita boleh keluar daripada masalah dengan mengamalkan tasbih Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tapi jangan kita ada masalah, kita solat sekali, baca tasbih sampai 70 kali, kita nak Allah selesaikan masalah kita terus. Tak boleh. Sebagaimana Nabi Yunus baca banyak kali tanpa henti, begitulah kita pun selalu membacanya tanpa henti dengan harapan agar Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdoa, kita mesti ada perasaan supaya Allah mengabulkan doa mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Ya, contoh kita nak beli kereta lah sebagai contoh. Kita simpan duit dengan tujuan nak beli kereta Maybach sebagai contoh. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan kita beli kereta Maybach. Di saat akhir kita dah nak keluarkan down payment dalam 20,000 nak beli Maybach. Tapi ibu kita ataupun adik-beradik kita memerlukan bantuan kewangan. Disebabkan pandemik COVID ni, kewangan mereka merudum dan mereka memerlukan bantuan daripada kita. Kita pun buat pertimbangan balik, ya Allah, dah lama dah kita nak pakai Maybach ni, tapi tak mampu disebabkan nak tolong keluarga. Dan kita tahu keluarga kita memang terdesak sungguh, bukannya nak memisahkan kita, tidak. Lalu kita pun berkorban untuk keluarga,
Allah takdirkan kita tak pakai Mavic tapi pakai Viva sebagai contoh. Dengan harga lebih murah, dengan bentuk badan lebih kecil. Jadi itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita berdoa tu biar Allah penuhi kehendak kita, penuhi permintaan kita mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Kehendak kita ni dia tak tahu sesuai ke tak sesuai, elok ke tak elok. Kehendak Allah pasti elok. Baik. Doa Nabi Yunus saya selalu buat dalam salat taubat 40 kali. Boleh, tak ada masalah. Tapi Puan Hasanah, macam saya sebut tadi, bahagikan. Kalau 40 kali, 10 sujud pertama, 10 sujud kedua, sampailah sujudnya akhir. Dan tolong panjangkan rukuk. Jangan sujud panjang bukan main lagi, rukuk pendek. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali je. Jangan begitu, tak cantik. Jadi dalam rukuk, kalau tak tahu nak baca apa-apa, bacalah Subhana Rabbiyal Azim sampai 20 kali sampai 30 kali pun okey. Jika kita telah berdoa dalam sujud, bagaimana berdoa selepas solat? Puan Zaitun, kalau berdoa dalam solat kemudian berdoa selepas solat, itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak pilih salah satu je, sebab masa kita sempit, kita nak pilih salah satu je, maka berdoa dalam solat lebih utama dibandingkan berdoa di luar solat, ya. Berdoa dalam salat lebih utama dibandingkan berdoa di luar salat. Tapi kalau kita boleh doa dua-dua, alhamdulillah. Hadza ahsan, itulah yang terbaik. Okey, ada lagi? Silakan. Kalau tak ada, Ustaz Akram, saya pun tak nak panjangkan lagi. Kalau bukan Ramadan, momentum 3-4 jam pun boleh. Tapi Ramadan ni dia, ialah kita bercakap, kita memerlukan air kan. Jadi itu satu problem juga, saya minta maaf. Saya kira kita boleh berhenti di sinilah untuk perbincangan ini. Sebelum ini saya ada berikan kepada Ustaz Hazim. Saya dah bagi pada Ustaz Azim e-book, bukan buku fizikal tuan-tuan dan puan-puan ya, ini buku digital yang boleh dibaca dalam handset, dalam laptop ya. E-book bacaan-bacaan sunnah dalam rukuk, dalam sujud dan solat. Saya sediakan semua dalam 7 ke 8 doa iftitah, ada 7 dalam 8 doa ketika rukuk, 7 dan 8 doa ketika sujud. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dan tak tahu nak cari di mana, boleh baca e-book tersebut, boleh dapatkan dengan Ustaz Azim. Tapi e-book tu dengan minta maaf lah, dia jualan, dia bukan pemberian percuma. So siapa yang berminat bolehlah dapatkan dengan Ustaz Azim ataupun Ustaz Akram ya. Baik, saya cuba respons sedikit lagi. Lari tajuk sedikit, di antara arwah ayah ibu dengan arwah suami, siapa dulu saya patut sebut nama ya. Puan Hayati, sebenarnya tak ada isu siapa yang patut kita sebut nama dulu. Yang penting macam mana kita mengurus doa kita. Ibu, ayah, suami semuanya orang yang kita sayang. Ibu, ayah, isteri juga ya. Ini semua dia berada dalam satu level. Kita tak kata level mak ayah ni tinggi daripada level suami. Kita pun tak kata level suami lebih tinggi daripada level ibu dan ayah. Ataupun isteri pun kita tak kata level isteri lebih tinggi daripada ibu dan ayah. Pun kita tak kata sebaliknya. Itu setakat yang saya faham lah berdasarkan beberapa pembacaan saya. Yang betulnya level ibu, ayah, suami, isteri berada pada satu level. Ya, termasuk anak. Anak pun sebenarnya berada pada satu level yang sama. Cuma sekarang ni bila mereka berada pada satu level yang sama, macam mana kita menguruskan ketaatan, kasih sayang, penghormatan kepada mereka. Kalau balik raya, nak balik ke mana raya tahun ni? Pastilah perbincangan antara suami dan isteri lebih diberikan keutamaan berbanding ibu dan ayah. Ya. Tapi kalau mak ayah sakit, kena utamakan mak ayah lah yang sakit. Maknanya macam mana kita menguruskan. Mereka semuanya level yang sama, tinggal lagi macam mana kita nak urus ya. So kalau puan nak baca mana satu dulu ke tak terpulang, contohnya dalam sujud yang pertama nak doa pada suami dulu. Sujud yang kedua berdoa pada ibu ayah. Bukan bermakna bila doa pada suami dulu, artinya kita melebihkan suami berbanding mak ayah. Tak juga. Cuma kita mengurus doa tu.
nak letak siapa dulu, letak siapa kemudian, tak ada masalah benda tu. Saya selalu berdoa, okey. Mana tadi? Saya selalu berdoa sujud akhir. Saya berdoa dalam sujud akhir lepas solat. Cuma zikir je. Apa maksud Puan Sarifah ya? Maknanya habis solat, sujud. Saya selalu berdoa dalam sujud akhir lepas solat. Maknanya habis solat baru sujud. Itu tak, Puan Sarifah, kalau Puan berbuat demikian, dengan minta maaf ya, tidak ada sujud selepas solat. Habis solat, ada orang ajar, kita buat solat hajat. Habis solat hajat, kita pun sujud dan doa pada Allah Azza wa Jalla dalam salat, dalam sujud tersebut. Jadi kita nak jelaskan, tidak ada sujud selain daripada 3 je jenis sujud yang ada. Sujud salat, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud semata-mata untuk berdoa kepada Allah, kebanyakan ulama tak setuju. Jadi tak perlu amalkan begitu ya. Okey. Okey, tak ada soalan Terima kasih. Puan Tuan Rizwan dan sesiapa yang mau berhubung dengan saya tu mungkin boleh dapatkan Facebook saya. Kita berhubung melalui private message di situ ya. Tapi saya tak dapat nak tulis di sini, di ruangan komen ni saya tak dapat nak tulis. Saya pun tak tahu kenapa ni. Memang dia begitulah. Saya yang dimasukkan dalam StreamYard ni, saya tak dapat nak komen di ruangan komen ya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu, boleh cari Facebook Zulkhairi Khairi. DZUL ya, ada D di depan. Zulkhairi Khairi. Saya doa kat mak ayah sampai ke dekat dia orang. Apa maksud sampai ke? Artinya adakah mak ayah kita tahu kita sedang berdoa untuk dia? Kalau Allah takdirkan, mak ayah kita boleh tahu bahawa anak dia sedang mendoakan dia. Itu benda yang di luar pengetahuan kita. Tapi setakat saya baca, kalau Allah kehendaki, mak ayah tahu bahawa kita sedang mendoakan dia. Tapi kalau Allah tak izinkan, itu cerita Allah. Kita serahkan pada Allah. Yang penting kita berdoa. Jadi kita tak penting mak ayah dengar tak dengar doa kita, itu bukan satu benda yang penting. Yang penting ialah kita mendoakan mak ayah kita. Itu yang terbaik. Allah Akbar. Jadi macam saya sebutkan tadi, siapa yang berminat nak dapatkan buku untuk menambahkan amalan dalam salat, boleh dapatkan melalui Ustaz Hakim insya-Allah. Allah Akbar. Terima kasih banyak. Ustaz Hazim, Ustaz Hazim. So Ustaz Akam, silakan. Ibu ayah sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Masnyah, Zakhairi Khairi, betul. Ustaz Akam, suara tak dengar. Dah 2 jam dah Ustaz Akam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi telah berakhir sharing kita pada hari ini bersama Ustaz Zul. Jadi alhamdulillah, rata-rata feedbacknya terbaik semua. Jadi alhamdulillah, perbincangan dua hala orang cakap, bermula daripada doa iftitah, solat tarawih, Nabi Yunus, dan banyak lagi topik-topik yang dibincangkan tadi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang dapat pada hari ini terus dipraktikkan. Sebab kata Ustaz Zul, takkanlah kita lama dulu kan. So kita terus praktikkan apa yang kita dapat pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan Ustaz Zul pada minggu hadapan. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa ya. Okey, jadi insyaAllah Ustaz Zul, terima kasih banyak-banyak. Kita persilakan Ustaz Zul keluar dulu ya Ustaz Zul. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi berakhirlah sesi sharing kita pada hari ini. Okey, jadi insyaAllah minggu depan ada lagi dengan topik yang lain. Jadi jangan lupa ramai dapat feedback yang terbaik. Semua soalan dijawab. Jadi ada yang cakap sayangnya ramai yang tak hadir kan. Jadi alhamdulillah,
Ustaz minta tuan-tuan dan puan bantu untuk kita sebarkan program ni supaya minggu depan lagi ramai, lagi ramai yang mendapat manfaat, lagi ramai yang terjawab segala soalan-soalannya, kan? Okey, jadi alhamdulillah, insya-Allah seperti biasa, alhamdulillah program ni tuan-tuan dan puan kita sediakan khas untuk tuan-tuan dan puan secara percuma. Jika ingin berkongsi rezeki untuk taja siaran, bolehlah berbuat demikian di nombor akaun yang telah dinyatakan, ataupun boleh klik link yang tim ada pin kan, supaya apa-apa bantuan boleh terus tim Ustaz bantu. Okey, jadi insya-Allah terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menonton dari awal sampai akhir, yang share dari awal sampai akhir, yang komen, yang meraihkan Ustaz Zul agar dia tidak rasa ralat. Jadi alhamdulillah, tahniah dan tahniah semua. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja kita punya sharing pada hari ini. Okey, kalau nak beli ebook yang Ustaz Zul tu, boleh juga klik link yang Ustaz pin kan. Ada tim Ustaz pin kan, boleh klik link dan kita akan aturkan pembelian ebook tersebut. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey, jadi setakat itu sahaja. Jazakumullah semua. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesungguhnya apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada diri Ustaz sendiri. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di tempat dan waktu yang sama. Jadi jangan lupa war-warkan kepada sahabat-sahabat anda semua. Okey? Jadi selamat berpuasa semua. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.